Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang warga KMB ke pertandingan video kreatif anjuran unit Malay ke Kolej Mara Banting. Saya alu-alukan kehadiran di alam maya ini kepada yang berbahagia Puan Pengarah, timbalan-timbalan pengarah jika anda bersama-sama kita petang ini, ketua-ketua jabatan, guru-guru subjek Malay khususnya semua guru dan rakan-rakan. Cuaca yang sangat menarik kan hari ini? Semua okey ke pembelajaran alam maya tu? Mesti penat kan? Maaflah, hari ni pun atas talian. Apa nak buat? Kita perlu biasakan dengan situasi baru ini. Tak apa. Moga penampilan saya sebagai MC pada hari ini berjaya untuk menawan hati anda untuk menonton acara siaran langsung hingga ke penghujungnya. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ahmad Hasbul Hadi binti Azhar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa la taj'alhu mafina wa la ma'ana wa la man yasma'u shakiyya wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara Hasbul. Diingatkan bahawa video-video yang ada dalam ni sama ada saduran, gambaran dan skrip daripada karya asal adalah digunakan semata-mata untuk tujuan pembelajaran dan aktiviti Action Week subjek Malay A. Baiklah, saya percaya rakan-rakan semua telah melakukan usaha yang terbaik untuk menghasilkan video kreatif ini. Pastinya kita bakal melihat bakat-bakat terpendam sama ada sebagai pelakon, pengarah, penulis skrip, malah sebagai jurutera teknikal untuk kelas masing-masing. Dua karya yang akan ditampilkan ialah drama Tram Bernama Desire karya Tennis William dan Interlock karya Abdullah Hussein. Wah, nama besar tu. Walau bagaimanapun, setiap pertandingan ada syaratnya. Persembahan mestilah menggabungkan karya yang berlainan seperti vlog, pantomim, lakonan bisu dan musical drama. Masa persembahan mestilah tidak melebihi 5 minit dan semua pelajar mesti terlibat. Yang tak buat apa-apa tu saya nampak tau. Akhirnya, karya kreatif ini mesti mengandungi unsur nilai murni tanpa menyentuh isu perkauman. Ingat tau? Seterusnya, saya akan memperkenalkan juri-juri yang terhormat kita pada hari ini. Yang ditunggu-tunggu Puan Azlina Wati Azmansyah dari Jabatan Bahasa Inggeris. Yang disayangi Puan Noma Hassan dari Jabatan Sains Sosial. Yang sentiasa mengamalkan gaya hidup yang cerdas Puan Mazlina Abdul Razak dari Jabatan Matematik. Saat yang anda nanti-nantikan telah tiba masanya. Semalam saya lihat S20D yang paling terbaik. Tapi kan A20H pun berjaya memikat hati saya. Entah-entah kelas saya S20B yang akan menang. Jangan pandang rendah tau mana-mana kelas. Semua hebat-hebat. 15 kelas, 15 karya dalam tempoh 1 jam setengah. Jadi, adakah anda sudah bersedia? Cari kuat-kuat. Tak dengarlah semua. Lupa pula alam maya. Kalau anda ada di platform ni, semua percuma. Jadi sediakanlah popcorn dan tisu. Dan kalau bersedia, jom kita mulakan dengan kelas S20H.
Manyam telah ditangkap oleh pihak pengganas. Anggota keselamatan termasuk Inspektor Ramakrishnan telah menjalankan operasi untuk menyelamatkan Manyam dan menangkap pengganas-pengganas tersebut. Pada ketika itu, mereka terserempak dengan Tai Long di dalam hutan dan dia ditangkap. Tai Long telah mendedahkan perancangan pengganas-pengganas yang ingin membunuh Manyam. Anggota keselamatan telah menyusun strategi yang rapi dan menuju ke tempat pengganas tersebut berkumpul. Di markas gerombolan komunis tersebut, tiba-tiba Dari mana datangnya bunyi tu? Gua rasa dari tempat pengawal bahagian darat tu. Ben terus mengambil stanggannya. Hey, Yuseng Pak Eng, meminta Pak tangkap. Eng menangkap pistol sambil melemparkannya kepada Pak Eng, lalu mengambil kerabinya. Semua memerhati kawasan sekeliling, kemudian pandang antara satu sama lain dan mengangguk. Kong Ben membuat isyarat bahawa tiada orang di kawasan itu. Semua hembus nafas lega. Mungkin tadi tu ada pengawal yang tidak sengaja melepaskan tembakan. Ya, mungkin begitu loh. Sengaja atau tidak, pengawal itu mesti dihukum. Apa mau jadi kalau ada yang tercedera? Siapa mau tanggung? Lu siasat tentang ini perkara dan maklumkan pada gua semula. Baik, bos. Semua kembali tenang dan sambung bersembang. Tiba-tiba, bunyi tembakan tebal balas kedengaran. Supiah pandang Manyam sambil membidik senapang. Hoi, Supiah! Pak Eng melepaskan tembakan. Dan Supiah jatuh tersungkur. Kong Ben angkat Berani. pistol halakan kepada Pak Eng. Oleh itu, Yuseng menembak Kong Ben. Dan Kong Ben tersungkur. Semua anggota gerombolan lain mula panik. Inspektor Ramakrishnan tiba lalu mengeluarkan arahan. Buang senjata semua. Belakang kau. Manyam memberi amaran kepada Yuseng lalu Yuseng ditembak di kakinya. Asing! Menemukan Papa. bapanya Inspektor Ramakrishnan. Papa tak segera apa-apa? menerpa ke arahnya. Ya, Papa baik-baik je. Aku nak berjumpa dengan Pak Eng. Dia yang telah menyelamatkan aku. Aku terhutang budi padanya. Manyam mendekati Pak Eng yang sedang menangis terseduh-seduh. Bersabarlah, Pak Eng. Jangan kau terlalu risau. Aku pasti dia akan baik-baik sahaja. Akhirnya, semua anggota gerombolan itu diikat untuk dibawa keluar daripada hutan tersebut dan kemah-kemah mereka dibakar dengan api. Api yang membara tersebut menerangi malam yang menjadi kemenangan terbesar bagi pasukan keselamatan di daerah itu dalam menentang gerombolan komunis. Wah, tampaknya semua. Seterusnya yang ditunggu-tunggui S20F. Menarik. Kalau kau sentuh aku akan siapa itu? Jangan.
Jangan datang dekat. Menarik ni. Kena beritahu yang lain. Hello? Jom tengok drama Trump bernama Desire. Saya tak sabar plan Syah menipu mereka selama ni. Betul? Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Tetapi, itu semua kerana dia mempunyai masalah mental yang tidak dapat dielakkan. Kesian saya tengok dia terpaksa melalui semua itu, terutama daripada Stanley yang jahat. Itulah orang kata, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Awak boleh percaya yang Stella menidakkan tindakan tak senonoh suaminya terhadap kakaknya sendiri? Kalau saya di tempat Stella, saya mungkin akan turut mempercayai suami saya. Kali terakhir saya percayakan dia, dia menipu saya. Kerana mulut badan binasa. Tapi, dia kan darah daging awak. Laparlah pula. Jom makan? Jom. Yeay, jom. Di mana saya boleh menaiki tram bernama Desire? Di sana ya. Oh, terima kasih. Wah, seperti pelakon Hollywood. Semua pelajar KMB kita. A20D, dah bersedia? Perhubungan Maniam dengan Malini berjalan baik. Namun, pada suatu hari, hubungan mereka berubah disebabkan oleh kehadiran Supiah yang menceritakan rahsia besar Maniam kepada Mariamah. Oh, Maniam tu, saya kenal dia. Makcik tak tahu ke cerita dia? Isterinya masih muda. Ngandung pula tu. Ketemu. Aku tak tahu pun. Dia dah kahwin dulu. Betul ke dia dah kahwin? Habis tu, mana isterinya? Betul, dia tinggal saja isterinya itu. Dia tak mahu balik lagi. Isterinya sekarang hidup merana. Ayoyo, ini tak boleh jadi. Boleh pula dia tinggalkan anak isteri. Macam mana pula nanti nasib Malini? Kau tahu cerita ni semua? Dulu, saya tinggal satu kampung dengan dia. Ni, saya datang ke sini membawa pesan dari isterinya. Tapi dia tak mau pulang. Dia lalu lari kemari. Saya tak tahu dia sudah di sini. Kalau saya tahu, saya akan menghalanginya daripada kahwin dengan Malini. Tapi, makcik jangan bagi tahu sesiapa tentang hal ini. Oh, tak. Perbualan ini terhenti, namun berita ini tersebar ke seluruh kebun. Perkara ini telah menyebabkan pergaduhan antara Maniam dengan Malini. Kau sakit ke Malini? Janganlah nangis. Kalau sakit pun, tahanlah sikit. Biar aku panggilkan bidan sekejap tau. Jangan dia. Aku tak mau bidan. Aku tak sakit. Jadi, mengapa kau menangis? Tiba-tiba, Perumal menepa masuk ke rumah. Mengapa dengan kamu ni Malini? Mengapa? Maniam pukul kau ke? Saya mau mati. Kenapa pula dah ni? Bapa pergilah tanya diorang tu apa yang diorang kata tentang Maniam. Apa diorang kata tentang aku?
Supiah, mari sini aku ajar mulut terbayang kau tu. Tak guna. Ayo, lari. Aku kena pergi rumah orang putih ni. Biar dia settlekan Maniam. Apabila mendengar suara riuh rendah, orang putih meletakkan cawan tehnya dan memanjangkan leher keluar pagar untuk melihat kejadian yang sedang berlaku. Sayang, lekas ada amuk. Boy, tutup semua tingkap. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Orang ramai pun berlari ke rumah masing-masing ketakutan. Ada juga yang terpaku menyaksikan kejadian itu. Pada ketika itu, jeritan Malini memecahkan ketegangan. Dia dan Perumal mendekati orang yang menjadi mangsa tembakan tersebut. Tubuh itu masih bergerak, menunjukkan Maniam masih bernyawa. Selepas orang putih menembak Maniam, dia menyandarkan senapangnya ke tepi dinding lalu mencari isterinya. Sayang, di mana kau? Saya di sini, sayang. Oh sayangku, tidak ada apa-apa yang berlaku. Semuanya sudah selesai. Sudah ku tembak orang jahat itu. Tapi dia belum mati. Jadi, mari kita tolong dia dulu. Tidak berbahaya ke dia, sayang? Oh tidak, Perumah dan anaknya sudah di luar. Satu orang sahaja. Barangkali dia mahu membunuhku. Malini meratapi suaminya yang berlumuran darah. Orang putih pun datang ke tempat kejadian. Siapa dia tu? Oh, itu namanya Maniam. Maniam? Inilah kuliah aku pukul dengan cemeti tadi. Mesti dia nak balas dendam dekat aku ni. Nasib baik aku mampu melawannya. Orang putih menyuruh kulinya memanggil dresser untuk mengubati Maniam. Dresser tiba dan merawat Maniam yang telah dibaringkan di atas simen di bawah anjung. Mereka bertanya punca kejadian ini berlaku. Malini cuba menerangkan perkara sebenar kepada orang putih. Dia mahu pukul orang lain, bukan tuan. Apa ini? Tandil? Tidak ada apa-apa, Tuan Besar. Semua masalah kecil saja. Apa yang tidak ada apa-apanya? Apa yang kau katakan kepada anakmu? Mereka gaduh sikit-sikit saja, Tuan. Dia kejar siapa sebenarnya? Dia kerja Supiah. Itu orang yang baru datang kemarin tu. 5 hari dia tidak pergi ke kerja. Tiap-tiap pagi, dia menunggu dresser itu datang untuk menukar balutan lukanya dan menaruh ubat. Dalam masa itu, banyak kali sahaja Malini berselisih dengan Supiah. Namun, dia berasa jijik memandang muka orang itu. Maniam, sini sekejap. Aku mau bercakap sikit dengan kau. Malini pun sama juga. Mari sini. Tadi tuan-tuan besar bertanya tentang kau. Sebenarnya aku tak mahu kau bekerja di sini lagi. Aku mahu kau keluar dari kebun ini. Tapi, Papa, kau boleh tinggal di sini, nak, bersama denganku. Saya takkan pergi kalau tak bersama Malini. Kalau Malini pergi bersama-sama saya ke mana-mana pun, saya boleh pergi. Malini tak boleh pergi. Dia sedang syarat mengandung. Aku pula tak mahu dia pergi dengan kau. Boleh saya bertanya, apa sebab bapa begitu marah kepada saya? Supiah telah menceritakan kepada semua orang dan aku pun sudah dengar. Kau dahulu pernah kahwin. Kau tinggalkan isterimu. Itu aku tak peduli. Tapi kau tipu aku. Kau kata kau belum kahwin. Aku pinang kau. Aku beri mas kahwin. Apa itu bukan kesalahan? Maniam tunduk. Dia tahu kalau diterangkan perkara sebenar, Perumal mesti tidak percaya. Fikirannya dan Malini rungsing memikirkan jalan penyelesaian kepada masalah ini. Tiba-tiba, di luar rumah mereka terdengar suara orang bercakap-cakap. Kami mahu Maniam keluar dari kebun ini. Sabar. Saya sedang memujuknya. Tuan-puan baliklah dahulu. Biar saya yang uruskan perkara ini. Kau tengok tu, Maniam. Orang-orang kebun ini sudah tak sukakan kau lagi. Aku mahu menyamakanmu dengan Malini saja. Bagaimana dengan Malini? Biarlah Malini tinggal denganku sahaja di sini. Kalau kau sudah mendapatkan kerja yang baik di sana, aku hantarkan dia padamu. Ini adalah jalan yang terbaik. Bagaimana dengan Malini? Aku fikir Malini setuju dengan keputusanku itu. Berat hati Maniam untuk menerima keputusan itu. Namun, dia fikir bahawa ini jalan terbaik untuk mereka semua. Dengan berat hatinya, dia meninggalkan kebun itu dan juga meninggalkan isterinya yang masih bersedih. Dia pergi dan tidak menoleh ke belakang lagi.
video yang sangat menarik daripada kawan-kawan kita itu tadi. Bergaya tampan, sungguh menawan, sangatlah hebat. Suka ke semua? Saya sangat suka semua video-video ini. Yang lain tu mesti gementar kan? Ke ada yang dah tidur? Okay, kita continue dengan S20C. S20C mempersembahkan sebuah karya agung yang akan menjadi perbualan ramai dan dikenang selamanya. Dibintangi oleh pemenang Festival Filem Drama Melayu dan seorang ahli kelab MPAD Kolej Mara Banting, Fatin Nabilah sebagai Baidura Dubuah dan Adam Ruzain sebagai Saleh Karim. Ini apa ini? Baju berbenang emas. Tidak ketinggalan juga pemenang anugerah pelakon sokongan Aimi Ayuning sebagai Siti Dubuah. Apa ni pemabuk? Binatang! Sebuah drama yang diadaptasikan daripada filem tercalon dalam Academy Oscar Awards. A Streetcar Named Desire. Tapi kalau dia pergi sampai seminggu, aku hampir jadi gila. Pendapat aku, kau telah kahwin dengan orang gila. Drama yang menceritakan kisah seorang wanita yang menginginkan segalanya. Lihat siapa yang datang. Oh, palawarusku, tunduklah engkau pada aku dahulu. Maka, barulah engkau melakukan persembahan itu. Sanggup melakukan apa sahaja demi memuaskan hatinya. Aku kata dia budak yang nakal. Aku ketawa dan bermain mata dengan dia. Ya, aku bermain mata dengan suami kau. Membohong dan menipu. Benar, aku banyak berbohong. Lagipun, 50% daripada kecantikan wanita itu hanyalah ilusi sahaja. Namun, membawa kepada kehancuran dirinya dan orang sekeliling. Aku tidak kisah kalau kau lebih tua daripada apa yang aku jangka. Tetapi, yang lain-lain tu, Tuhan, kononnya begitu suci, begitu murni. Dan semua kau bohong di sepanjang musim panas ni. Aku tahu kau bukan gadis 16 tahun lagi. Tapi, aku bodoh kerana percayakan segala katamu. Mampukah Baidura mempertahankan diri daripada terbongkar rahsia kisah silamnya? Keinginan menjadi kemusnahan. Tolong dia, kenapa di sini? Apa Baidura? Kau kata aku nak ganggu kau? Mana mungkin Baidura, mana mungkin. Tapi mungkin elok juga kalau aku ganggu kau. Di bawah arahan Hazika Haria, saksikan Beca bernama Desire. Walau siapa pun kau sebenarnya, aku selalu bergantung pada kebaikan orang yang tak aku kenali. Kalau di Pawagam, saya mesti akan tengok cerita itu. Seterusnya, tidak ditunggu-tunggui, S20G. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya sekali lagi. Saya Kak Som ataupun lebih dikenali sebagai Tom. Dan pada hari ini, kita akan menjelajahi beg tangan saya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sebelum anda sambung menonton video saya, jangan lupa tekan button lihat. Nani?
Jangan lupa tekan button like dan subscribe di bawah. Let's go! Okay, jadi kita mulakan. Saya mula dengan perkenalkan beg ni. Beg ni sebenarnya beg Gucci. Ni beg turun-temurun daripada nenek saya, turun ke mak saya dan sekarang dia datang kepada saya pula. Jadi, jom kita lihat apa yang ada dalam beg ni. Perkara pertama yang saya nampak sekali ialah phone saya. Phone saya ni model lama je tapi dia berguna. Lepas tu, saya ada simpan satu botol air dalam beg saya sebab hydration is key, everyone. Hydration is key. Wait a minute. Ada gambar. Rasanya kan batuk. Okay, alang-alang kan kita jumpa gambar batuk. Dalam family kita orang ada satu cerita turun-temurun, cerita benar lah. Jadi sekarang saya nak kongsikan dengan kesemua subscriber saya tentang cerita tersebut. Okey, kita nak mulakan cerita dari mana? Lepas Tok Musa meninggal dunia, Tok Man kena hadapi satu masalah. Sebab dia baru dapat tahu yang rupanya tanah tinggal, tanah kebun semua tu bukan milik Tok Musa dulu. Jadi yang tu antara waktu susah lah yang Tok Man cerita. Sebab waktu tu dia gaduh dengan orang kampung. Orang kampung nak tolong dia, tapi dia kata dia tak suka susahkan orang lain. Dia tak suka turun hutang budi dengan orang lain. Jadi waktu tu apa yang Tok Man buat, dia pergi cari kerja ke tempat lain. Lupa nak bagi tahu, kan tadi ada cakap tanah tempat Tok Man duduk bukan tanah dia. Itu sebenarnya milik Cina Panjang. Kita panggil Uncle Chin Huat. Basically, kalau korang nak tahu, Uncle Chin Huat halau Pak Man dengan Tok Limah pergi daripada rumah tu. Dan kalau korang dengar ni, macam mesti korang fikir kan, macam jahat ni Uncle Chin Huat ni. Tak ada peri kemanusiaan tu. Ada sampai keluarga Uncle Chin Huat ada masalah. Sebab anak Uncle Chin Huat, Uncle Yuseng gaduh teruk dengan Uncle Chin Huat. Sebab Uncle Yuseng kata Uncle Chin Huat tak berperi kemanusiaan semasa melayan Tok Man dulu. Dan saya agak kagum lah sebab waktu dulu untuk melawan cakap orang tua tu dianggap sesuatu yang sangat tidak biasa dan kurang ajar. Uncle Yuseng dia berani dan dia stand up untuk orang Melayu waktu tu dengan bapak dia. Tapi of course lah di akhir sekali Uncle Yuseng berbaik balik dengan Uncle Chin Huat. Waktu akhir lah, dalam tu banyak lah gaduh-gaduh semua. Panjang lah kalau nak cerita kan. Tiba-tiba teringat lagi satu cerita yang saya rasa macam menarik. Ada juga seorang ni, nama dia Uncle Maniam. Macam mana Uncle Maniam ni boleh ada dalam cerita ni ialah sebab, ingat tak moyang saya, Pak Musa, saya panggil Tok Musa. Tok Musa dulu rupanya dia pernah bantu Uncle Maniam waktu Uncle Maniam hampir kena bunuh. Dan disebabkan tu, Uncle Maniam macam tu hutang budi lah kan dengan Tok Musa. Dan mereka bekerja sama-sama sebagai pekerja ladang. Dan persahabatan mereka tu punyalah kuat. Sampaikan bila Tok Man jumpa Uncle Maniam memang banyak sangat tolong. Dan bila saya dengar cerita tu kan, kalau fikir balik, Uncle Maniam tak perlu pun tolong. Dia boleh je buat tak kenal. Tapi sampai ke akhirnya Uncle Maniam dan anaknya dulu seorang inspektor, banyak bantu keluarga saya dan Uncle Chin Huat. By now mesti korang tertanya-tanya, kenapa Tom cerita random ni. Tom nak cerita ni sebab kebelakangan ni Tom adalah baca-baca tentang perpecahan kaum dalam negara kita. Dan Tom rasa sedih bila tengok semua tu sebab bila ingat balik cerita yang atuk Tom cerita kat kita orang dulu waktu kecil-kecil. Dulu semua kaum yang berada di Malaysia kena bersatu. Dan memang di akhir kisah Uncle Maniam, Uncle Chin Huat, Tok Musa, apa semua bergabung satu kampung
untuk Rakan-rakan, bagaimanakah video sampai sekarang? Adakah yang tertidur atau masih tengah melihat video kita pada hari ini? Video tadi sangatlah menarik. Kita ambillah pengajaran yang ada dalam video-video tersebut kerana kita punya video ni yang kita kaji novel, semuanya berkait rapat dengan isu harian kita. Jadi, janganlah berputus asa untuk menjadi orang yang lebih baik. Seterusnya, A20G. Kami daripada kelas A20G telah bekerjasama untuk menjadikan sebuah drama yang bertajuk Tram Bernama Desire, karya Tennessee William. Daripada drama ini dapat dilihat terdapat banyak ilmu yang boleh diperoleh seperti baik hati, tidak mementingkan diri sendiri, jujur dan mampu belajar menerima kenyataan. Selamat menonton! Yes, aku tak tahulah apa aku buat ni betul atau tak. Tapi, apa yang kau boleh buat? Takkan aku nak percaya cerita Blanche dan terus tinggal dengan Stanley. Percaya cerita Stella. Kita mesti teruskan hidup. Walau apa pun jadi, kau mesti teruskan hidup ni. Ada panggilan untuk aku Daripada siapa, Blanche? daripada Ship Hanley. Oh, belum lagi sayang. Takkanlah. Oh, Nick, cepatlah. Apa dah jadi ni? Apa dah jadi ni? Tolonglah terangkan kepada aku. Kenapa kau tengok aku macam ni? Apa salah aku? Wah, kau cantik Blanche. Kau nak pergi berjalan je? Ya, Blanche nak pergi bercuti. Tolonglah aku bersiap. Bunyi locengnya tu sungguh suci bagiku. Baiklah, aku dah siap. Jom kita pergi sekarang. Dia dah nak pergi tu. Tapi mereka belum sampai lagi. Tunggulah kejap, Blanche. Kita duduk dulu. Mereka dah sampai. Apa dia? Biar aku tengok siapa di pintu tu. Baiklah. Hello. Apa khabar? Kau bukan orang yang aku tunggu. Dia bukan orang yang aku tunggu. Dia bukan Cik Hanley. Kau ada terlupa sesuatu ke? Ya, aku terlupa sesuatu. Tuan Doktor, lebih baik bawa dia sekarang. Yes, kita bawa dia keluar. Apa khabar, Blanche? Dia nak ambil barang katanya. Apa yang kau tinggal, Blanche? Kau Tak apalah, Blanche. Lain kali kita orang ambil semua barang-barang kau ni. Nantilah kami hantar satu dengan pakaian peti kau tu. Aku tak kenal pun kau. Tak kenal. Biarkan aku kat sini. Aku tak kenal pun kau. Sudahlah tu, Blanche. Tak ada barang yang lagi tinggal, Blanche. Cuma ada bedak yang jatuh lantai dan botol-botol minyak wangi kosong.
Apa? Ke kau nak tuduh lampu kertas kau ni? Kau nak ni ya? Nah. Blanche, sini. Oh Eunice, tolong. Tolong jangan bagi mereka cederakan Blanche. Mereka nak buat apa Eunice? Mereka nak buat apa dekat Blanche? Tak apa-apa sayang. Kau duduk sini. Jangan balik lagi. Duduk sini. Jangan tengok apa yang jadi tu. Apa aku telah buat pada kakak aku ni Eunice? Apa yang aku buat ni Eunice? Bukan salah kau Stella. Tindakan kau betul. Blanche tak boleh duduk sini. Mana lagi dia boleh pergi? Cik Dubois, tak perlulah jaket tu. Suruh dia lepaskan aku. Tolonglah. Ya. Lepaskanlah dia. Walau siapa pun kau, aku selalu bergantung kepada kebaikan orang yang aku tak kenal. Stella? Sudahlah sayang. Sudahlah sayang. Aduh, main poker apa macam ni? Persembahan yang sangat menarik dari A20G. Kita mesti teruskan kehidupan. Itulah kata-kata mereka. Semua pelakon seperti dah bertahun-tahun berpengalaman. Walau di tempat yang berbeza, macam semua di satu tempat tadi. Membuatkan saya hendak menangis tengok dia menangis. Seterusnya, mari kita tengok A20C yang tidak. Seterusnya, kita tengok A20C yang tidak kaku dengan lakonan mereka. Setakat ini, adakah semua orang gembira dengan hasil tangan mereka? Saya rasa semua video-video ni sangat menarik. Alhamdulillah. Berkat dan usaha anda akan membawa anda ke kejayaan. Mari melihat A20C. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lima. Oi Hemi, maju tak kedai runcit kau? Maju. Aku banyak sakit belakang lah sekarang. Lu datang sini. Mai. Pa tak dengar pa. Lah, aku duk cakap tadi awak semua tak dengar. Tak. Halimah, aku jealous lah dengan kau tu duduk bandar baru. Of course. Dulu mana ada kelip-kelip macam ni? Aku ada sinyal matahari je sekarang ni. Lampu pun tak tahu ada ke tak. Ingat tak dulu sebelum mereka? Lepas Seman. Panggil putih sekarang. Baik, Mak. Sekarang juga Seman pergi. Assalamualaikum. Pak Utih. Oh, Pak Utih. Siapa tu? Seman ni. Oh, kamu ke Seman? Oh, naiklah dulu. Tunggu aku habis makan siang ni. Teruk lagi ke bapak kamu ke Seman? Teruk juga, Pak Utih.
Seman nak pertolongan Pak Utih sangat. Mak, Seman dah bawakan Pak Utih, Mak. Masuklah dulu Pak Utih. Datuknya semakin menjadi-jadi. Yang dia semangkuk air dengan daun sirih. Ini dia Pak Utih. Semangkuk air dan sirih untuk Pak Utih. Terima kasihlah Seman. Biar aku baca mantranya dulu. Aku seru masuk. Baiklah, Udong siap. Selimut kata. Kalau dia nak minum air, bagi dia minum air ni. Alhamdulillah. Dengan saya Pak Utih sambil bantu Pak Musa. Kami sekeluarga berterima kasih dengan Pak Utih. Wah. Cik Wat, lo duduk diam-diam. Nanti lo jatuh ke dalam laut macam mana? Dalam ke lautnya? Sangat dalam. Buaya besar pun ada. Dah, kamu kita mau sampah. Lepas turun jangan ada pecah-pecah. Takut sesak di kotak nanti. Tunggu sini nanti. Saya tak putih tu datang periksa baru kita pergi. Lu mau mampus? Mana gua punya siwa? Apa siwa? Lu mau kasih gua mampus? Sudah, berhenti gua di sini. Sudahlah, lu kena tipu. Itu perempuan selalu buat macam tu. Kalau lu mau jual lu punya anak, hutang kita kira selesai. Gua tak mau jual gua punya anak. Ayah, tambang yang gua hutang itu gua janji. Nanti bayar seperti yang gua janji. Ini tak sedih apa Gua harap lu tak terperanjat. Ini ibu gua kan? Ya, ibu lu. Dia sudah meninggal dunia 2 bulan dulu. Biarlah dia mati. Ajak kami ke sini nak cari kerja. Boleh lagi ke? Boleh, tapi aku hanya mahu kau saja yang bekerja di sini. Aku sahaja? Kenapa tak boleh mengambil kawan aku sekali? Tak boleh, aku tak nak dia bekerja di sini. Lalu, Musa pun mendapat kerja di kedai makan Malabari. Kau kerjalah dulu Musa. Nanti aku pujuk tandil dekat kebun tu. Aku sudah dapat kerja di kedai makan Malabari ni. Tapi aku tak sangka yang aku kerja di kedai serupa ini. Aku harap kerja ni lebih berat dan lebih banyak duit. Di kebun cangkak janggus. Mariam, mari sini sekejap. Ya, kenapa tuan? Kau ajaklah kawan kau tu datang kerja di kebun ini. Betul juga kau kata, kalau dia boleh beri bantuan besar, lebih baik aku ambil dia kerja sekali. Baiklah tuan, terima kasih banyak-banyak. Seman, lu mau ikut gua pergi ke KL untuk sambut kemerdekaan kita tak? Gua bukan tak mau ikut sama lu, Seng. Gua ingin sekali ikut melihat tamasya kemerdekaan. Tapi kalau gua ikut sama lu, siapa yang akan jaga rumah ni nanti? Itik lembu tu semua, siapa yang nak bagi makan? Alah bang, kita pergilah ikut you, Seng. Tamasya ni hanya sekali je seumur hidup. Ayam itik, rumah tu semua kita bagi makan yang jaga. Kita pergi ya bang? Baiklah Yuseng, gua dan Gaya akan ikut sama lu. Tapi kita akan ke sana naik apa Yuseng? Lu tak perlu risau punya. Si Rahman itu, dia sudah sediakan satu bas untuk kita pergi ke KL. Duit tambang, duit itu semua sudah abang ditampung. Baiklah, kami akan ikut lu Yuseng. Bagi gua dan Gaya kemas pakaian kami sekejap. Jom. Kita pergi KL. Merdeka! 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 Merdeka. Wah, seperti makcik-makcik di kampung tadi. Walau satu Kak Padi. Walau satu kat Padi, satu kat KL, satu kat kedai ubat, lakonan yang memikat hati Seman tu boleh menang Oscar. Hai semua, saya Steve. Sekarang ni dah pukul 3 pagi. Saya ni baru balik rumah ni. Tadi saya nak main poker. Nasib baik saya ada waktu tu. Saya dengan Pablo halang dia.
Waktu tu Stanley ni mengamuk. Bukan mengamuk, dia mabuk. Dia mabuk. Nasib baik saya dengan Pablo ada. Kalau tak, robohlah rumah tu kan. Hai, ni Pablo. Macam biasa, tadi kami main poker di rumah Stanley. Mitch tiba-tiba menghilangkan diri dan tidak datang kembali. Stella ada membuka radio dan lagunya amat mengasyikkan. Tapi itu membuat Stanley marah sangat. Mungkin sebab dia telah minum terlalu banyak bir. Mungkin sebab perempuan baru yang tak pernah saya nampak di rumah tu. Yang penting, hari ini saya telah menyelamatkan Stella dari amukan Stanley. Macam biasa, saya lah hero bernama Pablo. Alah, lambat sangat dah ni. Patut aku balik awal tadi. Dah lama aku tinggal seorang kat rumah tu. Aduh. Tapi ingat kat aku tadi, aku ada nampak seorang perempuan. Muka dia macam Stella. Oh ya, saya dah betul ada kakak. Orang Perancis pula tu. Tapi apa yang nama dia? Susah sangat nak sebut. D-Boys. Aduh, susah betul lah sebut nama orang Perancis ni. Dah sampai. Cik Du Bois. Ya, Cik Du Bois. Orang kata orang panggil dia Blanche. Hari ni, aku telah melihat seorang lelaki yang sangat menarik. Aku tidak sangka Stanley mempunyai rakan yang berketepilan menarik seperti Mitch. Walaupun Mitch tu berbadan agak besar, namun dia berkelakuan lebih sopan daripada Stanley dengan kawan-kawannya. Aku juga rasa yang Mitch tertarik terhadapku kerana sewaktu aku memasang radio, dia cuba untuk meniru gerak-gerik tarianku. Dia juga banyak bertanyakan tentang hal peribadiku. Oh, adakah ini tanda dia berminat terhadapku? Namun, yang sarang tapi Stella, kasihan adikku. Stella mengandung pula tu, aku akan pergi menemannya di rumah Yuni. Menampak isteri kesayanganku. Alangkah malangnya nasibku hari ini. Mengapakah kelakuanku ketika mabuk seperti binatang? Aku terjaga dengan badanku yang basah kuyup. Rakan-rakanku kata mereka telah membasahi badanku untuk menyedarkan aku. Sekarang ini, aku akan cuba untuk memanggil isteriku semula. Aku rasa dia dekat rumah Eunice. Sebenarnya saya dalam kesedihan kerana Stanley telah menampar saya. Saya tak suka kalau dia dalam keadaan mabuk. Adakah patut dia mengumbar radio tu melalui tingkap tu? Saya marahinya kerana bersikap seperti binatang. Kemudian dia menampar saya. Sakit. Sekarang saya dekat rumah Eunice. Kenapa? Saya dapat dengar suara dia memanggil saya. Saya tak mahu pergi kepada dia. Stella. Bisinglah Stanley ni. Hai semua. Sekarang ni menunjukkan jam 3 pagi. Dan nampaknya macam Stella. ada sesuatu yang terjadi. Stella. Tengoklah tu. Stanley masih lagi jerit Stella. dengan Stella. Dengarlah Stanley. Stella takkan tunggu bawah punya. Baik kau balik sebelum aku panggil polis. Dah lah pukul Stella. Senang-senang je kau nak pujukkan geramnya aku. Korang lelaki yang kat luar sana tu jangan jadi macam Stanley tau. Jangan jadi suami dayus. Sayangilah isteri korang, lindungilah dia. Wah, vlog. Sangat menariklah kelas ni. Blanche begitu cantik. Sangat sesuai. Stanley, dia sangat bagus. Membuat saya pun yang tengok takut. Pengakhiran dia juga sangatlah menusuk hati. Dengarlah cakap Eunice tu. Sayangilah semua orang. Semua orang dah tidur ke?
lagi ada banyak lagi. Jadi jangan tidur dan kita tengok video seterusnya dari S20D. Bapak! Lupa bisui. Hei! Sebenarnya harta yang ada pada kita ni bukan harta kita pun. Harta orang lain. Kalau macam tu semuanya harta siapa, Pak? Pak! Pak! Gua tak mau bikin susah sama lu Seman. Tapi gua fikir lu sudah tahu bapa lu ada banyak hutang sama gua. Seman, kau buat apa tu Seman? Kau kenapa kau punggah barang semua Seman? Seman, kau dah gila ke? Seman, sudah-sudahlah tu Seman. Seman, sudah-sudahlah tu. Kenapa kau punggah semua barang mak Seman? Kau dah gila ke Seman? Man, Cikgu, duduk diam. Jatuh dalam laut itu sekarang. Yo, batu. Alah, Ibu macam mana sini? Biarlah saja di situ. Ibu tunggu kita di kota Habis, jalan lagi kan? Mau jaga. Himlok. Jam 9 sudah, belum bangun kah? Hanya. Kenapa lu masih terlantar dalam katil ni? Kau sudah mati kah? Bangun. Lu sama itu Fana, sabar saja. 2 kali 5. Dia dari sini. Tapi Papa, mereka bukan Juana. Mereka orang yang beradab dan mereka orang yang ada perasaan juga seperti kita. Sarah, tidak mau dengar sudah. Pergi lu dari sini. Nyampok. Aku akan ke tanah Melayu demi kehidupan yang selesa. Ambika terpaksa ku tinggalkan di India. Demi sesuap nasi. Akan tetapi isteri tercintaku curang. Kini aku mulakan hidup baru di tanah Melayu. weh Supiah, kau mulut binatang. Kau baru rosakkan rumah tangga aku ya? Mari sini kau.
Saya semestinya akan beli tiket kalau tu ada di Pawagam. Biar lambat asal selamat. Wah, orang-orang berlakon tadi seperti betul. Tangisan tadi betul ke tu? Kalau tak beruang, ke mana dibuang? Wah. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada kelas S20B yang mempunyai pelajar-pelajar yang sangat pandai berlakon, sangat menarik dan semua mesti memberi perhatian yang penuh terhadap kelas ini kerana mereka lah bagus. Adik, sini kejap. Apa, Mak? Kenapa tak tidur lagi ni? Kan dah lambat. Adik mimpi buruk lah. Mimpi buruk? Mimpi pasal apa? Mimpi pasal Aunty Blanche. Aunty Blanche? Kenapa dengan Aunty Blanche? Adik nak tahu kenapa Aunty Blanche tu masuk hospital sakit jiwa? Yelah kan, mungkin dah sampai je kot masa kamu tahu apa pernah jadi kat keluarga kita dulu. Tapi panjang kisah dia ni, nak dengar ke? Nak. Ya, kisah dia bermula bila satu hari dapat teks daripada ayah kamu, Stanley. Oh, Mak. Lepas dapat teks tu, apa jadi? Lepas tu, keesokan harinya. Hello. Kau bukan orang tu. Kau bukan Syad. Mana Syad? Ish. Terpelas sekali. Mana nak pergi? Dia nak pergi mana-mana Tak salah nak pergi mana-mana. Pastilah. Ish. Pasal. Doktor, tolong bawa dia ni belah cepat. Doktor, tolong. Doktor, cepat. Matron, angkut dia cepat. Pasal. Kau siapa? Tak kenal lah. Alamak, apa yang aku dah buat ni? Eunice, tolonglah aku. Tolonglah aku, Eunice. Janganlah biarkan mereka buat macam tu dekat akak aku. Eunice. Sabar Stella, sabar. Ini semua bukan salah kau. Kau jangan risau. Kakak kau ni memang dah kena pergi. Tak boleh dah dia duduk kat sini. Blanche! Blanche! Hey, sayang. Tak apa sayang, tak apa. Awak sabar Okey? Korang semua dah sedia ke? Bulhouse, aku menang kali ni. Kau menipu. Main pokok apa macam ni? Oh, itu ke kisah dia. Kesian Aunty Blanche kan? Itulah, nak buat macam mana kan? Harap-harap satu hari nanti dia boleh sembuh lah.
Dah dapat ni. Dah pergi masuk tidur. Oh, okey. Okay. Video yang sangat menarik dari kelas S20B. Idea video yang menarik digunakan. Tidak terfikir saya untuk menggunakan WhatsApp untuk membuat video. Trend bernama Desire versi moden. Kreatif. Stella tadi membuat saya menangis. Seterusnya, kita pergi kepada S20E dengan videonya tentang interlock. Mak, oh mak. Buka pintu mak. Kau kata Seman. Siapa lagi seorang tu? Gayah ke? Buka mak. Ni, Pok Eng, anak Cina panjang. Mana semua orang mak? Diorang semua dah balik kampung masing-masing dah. Balik kampung. Tak apa. Pok Eng, kau naik dulu. Mak tunggu sini. Mak jaga elok-elok Pok Eng ni. Mak kunci pintu. Saya gerak luar mak. Kamu dah makan? Tidurlah dulu. Kemudian, terdengar orang memanggil namanya Dua. Dia berhenti mengobek. Pok Eng juga mengubah tempat duduknya. Mak Li macam itu suara anaknya. Dia bangun, membuka pintu. Mak, jom. Lekas mak. Kita gerak je mak. Bawa Pok Eng sekali mak. Gimana? Gayah mana Gayah? Ayah, dia ada. Dia dah selamat lah. Jom mak. Kita kena gerak. Sebab Jepun dah datang ni mak. Bahaya ni mak. Tanpa kata-kata, mereka bertiga terus jalan. Waktu memasuki bahagian 2, kedua tak mereka dicabar oleh sekumpulan orang yang bersembunyi di situ. Dia terhenti. Arangnya digenggam kuat-kuat. Hei, siapa kamu? Saya Seman. Seman? Oh, Seman. Ni, Uncle Maniam. Uncle Maniam. Uncle Maniam. Saya nak minta tolong ni Uncle Maniam. Okey. Saya nak minta tolong. Boleh tak Uncle Maniam beri perlindungan kepada Pok Eng ni dengan mak saya? Pok Eng? Ni isteri you ke? Hei, Uncle bukan. Jangan gua kasar Uncle. Ini anak Cina, toke Cina yang simpang 4 tu. Okey. Maniam diam sebentar, bingung memikirkan hal yang baru datang secara mendadak ini. Okey. You punya rumah dulu, tempatmu itu dulu masih kosong. You bawa mak you pergi situ dengan anak perempuan ini pergi sana. Kami jaga nanti. Thank you Uncle. No problem. Pok Eng, kau duduk dengan mak aku dekat rumah sana tu. Lepas tu kau duduk diam-diam dengan mak aku. Nanti bila semua dah reda, aku bagi tahu bapak kau selamat. Okey. Pada suatu hari, kedai Cing Huat didatangi seorang Jepun yang memakai pakaian seragam. Dia diiringi oleh seorang anggota polis Melayu dan seorang India yang pakai preman. Saya Tuan Omya kepada Poriso. Saya dengar lu ada anak lelaki nama Nanda? Yusing Tuan. Yusing. Bawa dia ke sini. Saya mahu jumpa dia. Saya tak tahu Tuan. Dia sudah lama pergi dari kedai ini. Ini saja anak yang saya ada sekarang. Yuhok, ini abangnya. Ini ke? Bukan. Habis tu, mana Yusing? Saya tak tahu, dia sudah lama pergi. Oh, okey. Tak apa. Nanti dia pulang, lu bagi tahu gua. Kalau tidak, kepala lu saya potong. Faham? Yuhok. Apa lu tahu tentang dia lu? Apa? Gua tak tahu apa-apa. Saya pun tak tahu dengan Yusen itu. Ayah, lu tak berguna dah. Apa lu jaga? Dia lalu bangun dan turun menuju ke pintu dapur itu. Siapa?
Gua Seng. Ya, lu datang dari mana? Nanti gua cerita, Bapak. Gua mau makan. Masih ada makanan kah? Ada lagi. Biar gua bangunkan Ahok. Ahok! Iya, ini datang lambat minta makanan. Mana Mama? Adik-adik kesemuanya? Mama lu pergi itu Kubang Kerbau dengan Pokeng. Kubang Kerbau, okey. Datuk lu Kim Sui sakit kuat. Kuat lagi. Oh Eng. Oh iya. Ya, mana Aeng? Dia sudah hilang. Bapak, gua sekarang masuk hutan. Gua mau melawan Jepun. Gua akan cari Poeng, gua akan bunuh orang yang mengambilnya. Ahok. Mana bising ah. Ini makanan lo. Nah, ambil makanan lo. Makanan sudah siap. Mari makan lu. Ada orang Jepun datang ke? Baru tadi siang. Dia bertanyakan lu. Sekarang baru Cing buat faham mengapa Jepun itu datang mencari anaknya. Bapak jangan takut. Tak ada orang berani beritahu Jepun gua balik malam ni. Gua akan pergi cari Poeng. Lazim ada di mana? Gua mau jumpa sama Lazim. Jangan. Lu jangan pergi jumpa dia. Mereka tak baik. Nanti mereka bagi tahu lu sudah balik. Gua mati dibunuh Jepun. Ini saja daripada kami. Daripada kelas S20E, menghasilkan drama dari Novel Interlock. Sekian. Terima kasih. Hasil karya yang sangat menarik dari S20E. Lakonannya seperti betul. Tadi apabila Manyam dan Seman di hutan, saya pun takut sekali. Syabas semua, saya merasakan kelas ini telah melakukan lakonan yang sangat bagus. Dari topi ke suara, wow, terpegun saya. Dialog yang betul-betul merangsangkan. Kawan-kawan, dah penat ke? Bersabar ya. Seterusnya, kita pergi kepada A20F yang melakonkan tram bernama Desire. Pada hari kelahiran Blanche, jam menunjukkan pukul 6.45 petang. Kelihatan hari semakin senja dari tingkat besar. Stanley, Stella dan Blanche berada di meja makan baru selesai menyambut hari lahir Blanche. Namun begitu, Stanley berwajah masam. Stella kelihatan sedih dan malu manakala Blanche berpura-pura riang dan mencuba untuk tersenyum. Adegan seterusnya berlaku di meja makan. Stanley, kau tak ada apa-apa cerita kelakar ke? Ceritalah apa-apa. Aku tak faham lah kenapa semua orang muram hari ini. Tolonglah berjenaka sikit, Stanley. Aku tak mampu hadap suasana muram macam ni lama-lama. Kau suka cerita aku ya, Blanche? Tapi aku tak tahulah kau suka cerita macam mana. Yelah kan, kau kan banyak songeh. Alahai kau ni, tak apalah, biar aku yang cerita. Ya, Blanche, cerita-cerita. Aku memang tahu kau ada banyak cerita. Okey, jadi hari ni aku nak cerita pasal seorang anak dara tua dan seekor burung kakak tua. Kau suka tak, Stanley? Burung kakak tua ni pandai mencarut tau. Lagi pandai daripada Encik Kowalski. Oh, ya ke? Sabar dulu Encik Kowalski. Saya tak habis cerita lagi. Jadi, cara untuk diamkan burung kakak tua adalah anak dara tua tu kena tutup sangkar dia dengan kain hitam supaya burung tu tak tahu bezakan hari siang ataupun malam. Jadi, burung tu akan tidur je sepanjang hari sebab diingatkan hari sedang malam.
Okey, lepas tu part ni burung kakak tua tu pun mula berkata, celaka sungguh, pendek betul hari ni. Blanche ketawa terbahak-bahak akan cerita lucunya sendiri. Stella pun berpura-pura ketawa demi menjaga perasaan Blanche. Stanley langsung tidak mempedulikan cerita itu, tetapi menjangkau ke sebelah meja menggunakan garfunya untuk mengambil daging yang kemudiannya dimakan dengan tangan. Oh, nampaknya Encik Kowalski tak sukalah dengan cerita tadi. Encik Kowalski kau tu sibuk sangat isi perut dia. Macam babi menyodol. Mana sempat nak fikir pasal benda lain? Betul sayang. Nah, inilah cara nak kemakan meja hodoh kau tu. Babi, pola, menjijikkan, tak senonoh, kotor. Sejak kakak kau balik, tu je yang kau cakap. Tu je yang kau tahu. Kau fikir korang berdua ni apa ha? Besar kepala sangat ke? Dah rasa macam sepasang ratu dah kat rumah ni. Kau ingat tak apa Huelong cakap? Setiap lelaki itu ialah raja. Dan aku adalah raja di rumah ni. Ingat tu. Tempat aku dah bersih. Kau nak aku bersihkan tempat kau pula? Hello? Encik Michael ada? Oh, boleh tak suruh dia telefon saya balik? Magnolia, 907. Ya. Penting ya? Sangat penting. Tolong bagi tahu dia. Okey. Terima kasih. Blanche berdiri di sisi telefon. Jelas terpancar pada mukanya mengharapkan kedatangan Mitch ke sambutan ulang tahunnya. Stanley berjalan perlahan-lahan ke arah isterinya, Stella. Sayang, lepas budak tu dah pergi, kau dah beranak, semuanya akan jadi normal balik. Abang janji, semuanya akan jadi macam dulu balik. Kau ingat lagi kan? Waktu kita bersama, kita boleh buat bisnes suka hati kita pun. Tak perlu pun risau kalau ada orang akan dengar gelak ketawa kita. Jomlah masuk. Blanche? Blanche? Ya? Stella. Tak payahlah nyalakan lilin tu. Apa salahnya? Dah lah kau. Aku panas dalam bilik ni. Kau lah ni. Duduk berendam berjam-jam dalam air panas tu. Kan dah 3 kali aku minta maaf. Aku berendam untuk tenteramkan jiwa aku. Apa orang kata? Hidroterapi? Kau orang pula. Kan sihat. Mana nak faham pasal rasa gelisah orang. Aku bukan orang Polak. Orang dari Poland dipanggil Poles. Poles. Tapi aku ni 100% orang Amerika. Lahir kat sana, dibesarkan pun kat sana. Jadi kau jangan suka hati panggil aku Polak lagi. Tapi aku tak harapkan apa-apa dari kamu berdua. Tak tahulah Stella ni sibuk sangat nak sambut hari lahir aku. Kalau aku memang lupakan je. Lagi-lagi bila dah capai umur 27 tahun. Umur ni memang sesuatu yang patut dilupakan saja. Apa-apa? 27? Apa benda ni? Untuk aku? Ya. Aku harap kau suka lah Tapi Ni Tiket balik ke Laurel. Tiket bas. Untuk hari Selasa Stella bangun dengan pantasnya dan memandang ke arah lain. Blanche mencuba untuk tersenyum, kemudian mencuba untuk ketawa. Akhirnya dia hanya mampu bangun dari meja dan lari masuk ke dalam bilik tidur. Sambil memegang lehernya, dia berlari masuk ke dalam bilik air. Terdengar seperti orang batuk-batuk dan muntah-muntah. Apakah yang terjadi? Mula lagunya seperti lagu seram sangat. Saya seperti melihat filem 90-an. Macam filem P. Ramlee.
Betul tak? Blanche tu, wah sangatlah sesuai. Bila dia bercerita, saya yang suspend. Suara-suara pelakon sangatlah sedap. Bila Stanley marah, saya yang takut. Lakonannya hebat dari kelas awak. Sekarang, kita pergi A20H yang terdiri daripada pelakon yang handsome-handsome dan cantik-cantik dan hebat-hebat. Kelas yang kita tunggu-tunggui, A20H. Dipersilakan. Assalamualaikum. Hari ini kami daripada kelas A20H akan mempersembahkan tentang buku 1 Interlock iaitu Seman. Saya Amirul Aiman sebagai narrator. Saya Faizuddin akan memain Pak Musa. Saya Muhammad bin Irfan akan berlakon sebagai Seman. Saya Azalia selaku Maklimah. Saya Firas Alian akan melakukan watak Pak Utih. Saya Azimah akan menjadi Din. Saya Amira sebagai Mak Utih. Saya Edina sebagai Mak Ranggi. Saya ni Aisyah sebagai Pak Kadim. Saya Umay sebagai Yu Hawk. Saya Wafi sebagai Lebaiman. Saya Mahir, saya sebagai penulis skrip. Saya Raudah, saya sebagai editor. Saksikanlah lakonan kami. Kisah ini bermula dengan seorang pemuda kacak dan gagah, Seman, yang sedang memotong kayu di halaman rumahnya. Ketika dia memotong kayu, emaknya telah memandangnya dengan suatu pandangan yang aneh. Seman faham pandangan tersebut membawa maksud bahawa emaknya ingin tahu bilakah Seman ingin berkahwin. Aku belum mahu kahwin, Mak. Belum ada perempuan yang bersetuju dengan hatiku. Anak Tahir yang nombor 2 tu bukan tak cantik orangnya. Kalau kau mau yang cantik lah. Anak Lebaiman bukan tak alim orangnya. Kalau kau mau yang alim, entahlah. Kalau kau mau macam anak Mak Ranggi tu, Seman menggelengkan kepalanya. Ayahnya Pak Musa sedang terbaring sakit. Hajat kepada menantu semakin kuat. Tiba-tiba mereka terkejut mendengar batuk yang bertalu-talu dari rumah dan segera ke Pak Musa. Minum ni. Batukku sudah kebal dengan ubat. Tak ada yang dapat melawannya. Cubalah sikit. Tengah hari tadi ada agak berkurang. Bagaimana bapa, Mak? Macam itulah juga. Biarlah aku masak nasi. Tak apa Seman. Kau duduklah sini. Aku pergi masak nasi. Kau letih belah kayu tadi. Mana makmu? Barangkali aku akan mati. Barangkali tidak. Tapi kalau aku mati dengan mata tertutup rapat. Mengapa bapamu Seman? Tak ada apa-apa, Mak. Kau urutkan dadanya. Sapulah minyak angin tu sikit. Makmu sudah pergi. Nah, kau dengar ni. Kalau aku mati, kau bawalah makmu keluar dari rumah ini. Harta yang ada pada kita ni bukan harta kita. Harta orang lain. Makmu tak tahu. Dia orang betina. Tak perlu tahu semua kerja orang jantan. Tapi kau anak jantan. Jadi kau perlu tahu akan perkara ini. Jangan setelah aku mati nanti kau dan makmu tiba-tiba saja tak mempunyai rumah untuk tinggal. Siapa tuannya? Siapa apa? Bapa kata ada orang datang. Siapa tuannya? Lekas panggil dukun. Pada malam yang masih muda itu, belum berapa gelap. Seman bergegas dan sampai di rumah dukun Pak Utih. Fikirannya kalut memikirkan apa yang akan dikatakan oleh Pak Musa. Adakah Cing Huat, tuan harta mereka? Pak Utih. Oh, Pak Utih. Siapa tu? Pak kau ada, Din. Bapaku sakit kuat. Pak, Seman datang tu. Marilah makan dulu Seman. Nasi banyak ni. Tak apalah Pak Utih. Teruk ke batuk bapakmu Seman? Saya ingat petang ni lah teruk sekali. Pergi minta makmu tangkalku yang ada dekat atas dapur tu. Bawa kemari. Mak, bapa minta tangkal. Nah, kasih pada bapakmu cepat. Hati Seman semakin cemas sewaktu berjalan ke rumah Pak Musa bersama Pak Utih. Kerana dia sudah tidak mendengar suara batuk ayahnya.
Setelah berjalan di dalam kegelapan malam tanpa lampu atau jamu, akhirnya mereka tiba di rumah Pak Musa. Tak dengar pun batuknya. Barangkali sudah berhenti. Tak kalah dia batuk berterusan. Seman laju melangkah ke dalam rumahnya. Cepat betul kau berjalan. Tak terkejar aku. Teman, Pak Uti ada sekali kau tu. Ada, Mak. Mereka masuk dan menghampiri Pak Musa. Dia batuk lagi? Baru saja diam. Tadi teruk benar batuknya tu. Tak apa. Ambilkan semangkuk air. Ya, saya ambil. Nak besar ke kecil? Kalau boleh, besar sikit lah. Kalau ada nanti boleh buat mandi sama. Seman datang kembali bersama mangkuk besar berisi air. Berikan air itu pada ayahmu. Seman memberikan air tersebut kepada ayahnya. Pak Utih segera mengeluarkan kemenyan dari saku kuning setelah mendengar Pak Musa batuk dengan lebih kuat. Pak Utih mula mengasap rumah Pak Musa dan menyapukan asap kemenyan ke mukanya sebanyak 3 kali. Mulutnya terkumat kamit sambil memegang sekeping kelapa kering di tangannya lalu dicecahkan ke dalam air di dalam mangkuk. Ada sirih? Mak bangun dan mengambil sirih di tempat khas sirih kerana setiap dukun yang datang pasti meminta sirih. Lalu dukun tersebut telah membuat ritual dengan menggunakan sirih itu. Teman, buka tangannya. Sempo. Kuchose no jutsu. Dukun yang sedang membaca mantranya untuk memulakan ritual ke atas Pak Musa. Selimutkan dia segera. Kalau dia mau minum, berikan air ni. Nanti tengah malam, mandikan dia, campur air di dalam mangkuk ini dengan air telaga. Sudah mandi, selimutkan dia. Kalau boleh, dengan kain yang tebal sedikit ya. Sirih tu nak buat apa? Itu kalau batuk dia datang lagi, sembuhlah dengan sirih ini. InsyaAllah baik. Batuk ni batuk jahat. Tapi biasanya serasi dengan tangkal saya ni. Kau tahu apa ini, Seman? Saya ingat tu kelapa kering. Kamu sungguh nice, Man. Ini bukan kelapa kering. Kelapa kering tak boleh buat ubat. Kalau kau nak tahu, ini tengkorak orang. Semua mata dipucat apabila mendengar pernyataan tersebut kecuali Ibu Seman. Dia tenang dan matanya sahaja terkedip-kedip bagai katak di sembur air. Tidak sedikit pun terperanjat. Cik Uti, tunggulah. Minum dulu. Tengkorak? Bagaimana Pak Uti dapat? Nak jadi dukun ni kena pergi menuntut, Seman. Ini tengkorak orang mati dibunuh. Kau tak percaya kan? Aku boleh cakap dengan tuan punya tengkorak ni. Nak aku panggil roh tengkorak ni. Seman bagai tidak percaya. Dia merasakan dukun ini ada membelah hantu. Mungkin ini kot hantu yang selalu Din cakapkan. Seman tidak berani ingat lama-lama tentang hantu tersebut. Takut-takut hantu itu tahu apa yang difikirkannya. Lama mereka berborak sambil-sambil dukun menghisap rokok. Kelihatan Pak Musa sudah diam tenang dan matanya terpejam rapat. Barangkali ubat dukun serasi dengannya. Pak Utih akhirnya pulang ke rumahnya. Akan tetapi, ubat tidak berkesan. Pak Musa akhirnya meninggal juga. Benarlah kata orang bahawa malaikat Israel itu tidak pernah lewat walau sesaat. Semoga batuk Pak Musa sembuh. Video yang menarik dari kelas A20H. Semua kelas-kelas yang kita nanti-nantikan S20A yang terdiri daripada pelakon Ayu-Ayu dan Lawa-Lawa